Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pagi ini kita akan tengok topik yang keempat untuk kursus etika, iaitu tajuk Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Tajuk kita pada hari ini iaitu Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Jadi kalau bagi yang orang kata tidak tahu apa maksud pemantapan ni, maksudnya ialah kekuatan, menguatkan. Apa maksud pemantapan? Menguatkan ataupun mengukuhkan. Kesepaduan bermaksud kesatuan. Nasional maksud dia peringkat kebangsaan. Nasional ni peringkat kebangsaan ni satu Malaysia lah. Kemudiannya berada di negara Malaysia. Objektif topik 4 untuk hari ini iaitu untuk membolehkan para pelajar memahami proses pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia. Jadi fungsi kita untuk belajar topik ini ialah untuk memahami proses pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia. Hasil topik 4, setelah mempelajari topik ini, pelajar akan dapat yang pertama membincangkan proses pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia. Ini yang pertama, bagaimana proses pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia ini bermula dan juga bagaimana ia berkembang antara daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Yang kedua ialah mengaplikasikan kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Aplikasi ni maksud dia apply, buat secara praktikal. Secara practicality-nya, bagaimana kesepaduan di Malaysia itu dapat direalisasikan. Baik. Boleh tengoklah ada gambar-gambar yang ada di hadapan pelajar sekalian. Gambar bermesyuarat, kemudiannya gambar dalam kepelbagaian kaum dalam satu generasi. Cuba tengok di tengah-tengah tu. Kemudiannya bawah sekali gambar orang perempuan bersama dengan anaknya apa semua dengan pelbagai kaum berarak. Jadi mungkin ada program-program yang berbentuk kesepaduan lah kat sini. Baik. Untuk sinopsis topik keempat. Cuba tengok para pelajar yang dikasihi sekalian. Apakah sinopsis untuk topik yang keempat pada pagi ini? Kepelbagaian menimbulkan pelbagai cabaran kepada sebuah masyarakat seperti Malaysia. Ini tidak dinafikanlah. Apabila kepelbagaian mesti ada cabaran. Dalam satu sekolah, jarang sekolah tu semua pelajar yang berdisiplin. Betul tak? Jarang dalam satu organisasi tu semua pelajar yang mempunyai etika yang baik. Jarang. Biasanya mesti ada seorang, ada dua orang, ada tiga orang, ada sekelompok yang tidak mengikut peraturan. Jadi apabila kepelbagaian, itu menunjukkan adanya cabaran di hadapan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, setiap komuniti misalnya mempunyai akar etika dan peradaban yang berbeza dan terjelma dalam pemikiran dan praktis kehidupan masing-masing. Jadi komuniti yang ada di Malaysia ni, dia mempunyai etika dan peradaban yang berbeza. Tak kira lah Malaysia ke, orang Melayu ke, orang India ke, ataupun orang Cina. Dia ada etika masing-masing. Daripada kebudayaan yang diamalkan dan juga daripada tradisi yang dipraktikkan. Namun, kesemuanya perlu hidup dalam sebuah masyarakat Malaysia. Berkongsi persamaan dan mencari titik pertemuan ketika terjadi perbezaan. Kesediaan tawar-menawar, berunding dan melakukan mediasi telah membawa keamanan, kestabilan dan keharmonian di Malaysia semenjak merdeka. Inilah kesepaduan nasional yang telah wujud, didokong dan mesti terus dimantapkan. Ia dilaksanakan melalui 3 rangkai proses yang bergerak serentak dipacu oleh 3 motivasi, iaitu pertama, perpaduan yang diidamkan, kesepaduan yang dicapai dan penyatu paduan yang diusahakan. Ada 3 proses. Jadi kalau ditanya kepada pelajar, apakah proses pemantapan kesepaduan? Ada 3 proses. Apa proses dia yang pertama? Iaitu perpaduan yang diidamkan. Maksudnya kita punya targeted kan, target kita perpaduan yang diidamkan, apa yang kita impikan, itu yang pertama. Yang kedua, kesepaduan yang dicapai ketika itu. Jadi ketika kita nak kesepaduan yang mantap, jadi ketika itu apa yang berlaku? Sama ada masa tu bergaduh ke, berpecah ke apa ke, itu doesn't matter lah. Yang penting kita ke arah yang betul.
Dan juga akhir sekali penyatu paduan yang diusahakan. Apakah usaha kita dalam menyatu padukan antara satu sama lain? Baik. Tindakan membina Indeks Perpaduan Nasional IPNAS 2018. Ada Indeks Perpaduan Nasional. Adalah satu usaha serius untuk memantau pemantapan kesepaduan nasional. Faham tak apa maksud indeks ni? Para pelajar faham tak apa maksud indeks? Apa fungsi indeks ni? Indeks ni apa dia? Indeks ni. Indeks ni boleh dikira sebagai satu perkiraan ataupun satu ukuran. Satu piawaian perpaduan nasional. Jadi kalau indeks tu menurun bermaksud berlaku perpecahan. Sekiranya duduk di pertengahan maksudnya berlaku pertikaian antara satu sama lain dalam kepelbagaian kaum. Sekiranya duduk di peringkat yang tinggi, indeks semua menunjukkan kepada yang cantik sahaja. Maka itu sebenarnya menunjukkan kepada Malaysia mempunyai kesepaduan yang tinggi. Jadi indeks ni ialah piawaian. Jadi kalau orang tanya, Malaysia ni ada tak indeks perpaduan nasional? Jadi kita jawab, adalah indeks perpaduan nasional. Kalau kamu ada masa, kamu boleh google lah. Indeks kesepaduan Malaysia. Indeks Persepaduan Malaysia. Di sini adalah Indeks Perpaduan Ukur Kesatuan Rakyat. Statistik. Banyak ada ni. IPNS Model Integrasi Kesepaduan Nasional Rakyat Malaysia. Dasar Perpaduan Negara. Kita ada IPNS ni, Dasar Perpaduan Negara. Okey. Kamu pernah dengar tak Dasar Perpaduan Negara? Mesti tak pernah dengar ni kan. Jadi ini mungkin orang kata satu perkara yang barulah. Sebab apa perlunya ada orang kata indeks ataupun dasar perpaduan negara ni. Mesti ada. Dia ditubuhkan pada 2018. Nanti Ustaz akan share lah dalam grup kita. Ustaz akan share dalam grup kita. Dasar perpaduan negara. Okey, baik. Okey, jelas semua jadi jelas semua apa yang nak dibincangkan dalam topik yang keempat. Okey. Kandungan topik keempat, perpaduan, iaitu matlamat diidamkan, detik perpaduan, detik perbezaan, kesepaduan tahap dicapai dan juga 4.3 penyatu paduan, proses diusahakan. Jadi kita ada pelbagai etnik dan juga apakah alat penyatu paduan yang kita lakukan. Okey. Okey, 3 lapisan perpaduan. Cuba tengok di hadapan masing-masing. Perpaduan, kesepaduan, penyatu paduan. Ada 3 perkara. Perpaduan, kesepaduan, penyatu paduan. Semua perkataan padu semua. Semua perkataan padu tetapi berbeza dari sudut imbuhan. Yang pertama perpaduan, yang kedua kesepaduan, yang ketiga penyatu paduan. Dia berbeza semua tu Okey, apa maksud penyatuan? Apa maksud kesepaduan? Apa maksud perpaduan? Kan? Dari sudut bahasa kita boleh tengok ia ialah berkaitan dengan sosiologi, iaitu melibatkan masyarakat yang pelbagai. Okey. Kalau kita lihat secara khusus lagi, proses menyatu padukan, cuba tengok di hadapan, iaitu bermaksud usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi, berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Ini yang paling tinggilah, ini yang paling tinggi, iaitu proses yang berterusan menyatu padukan antara satu sama lain. Di situ ada prinsip apa dia? Tawar-menawar, perundingan dan juga mediasi. Nanti kita akan tengoklah apa yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga usaha tersebut. Kemudiannya, kalau kesepaduan pula, cuba tengok, keadaan bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. Maksudnya keadaan yang aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Defisit sosial ni maksudnya berlakulah sedikit pertikaian yang ringan dalam sebuah masyarakat. Bukannya 100% lagi. Itu maksud kesepaduan.
Atau ada pun perpaduan yang peringkat basic merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik. Jadi kesatuan ni boleh dikatakan semualah, semua bangsa, semua negara mempunyai matlamat yang diidamkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik. Jadi tidak banyak negara yang berbilang etnik ni antaranya ialah Malaysia. Okey, seterusnya. Menghayati pengalaman Malaysia dari kesatuan ke perpaduan. Okey. Yang pertama tengok sejarah mencari kesatuan. Apakah sejarahnya? Okey, bagaimana mesyuarat, bagaimana kepelbagaian yang berlaku di Malaysia. Bukannya senang tiba-tiba dalam keadaan yang dalam keadaan yang majmuk, dalam keadaan yang bersatu ni bukan senang. Yang pertama ada sejarah dia. Yang kedua ialah membina kesatuan berterusan. Yang ketiga berlaku 13 Mei 1969, kesatuan pecah berderai. Pelajar tahu tak apa yang berlaku pada 13 Mei 1969? Pernah dengar peristiwa berdarah, peristiwa pergaduhan pada 13 Mei 1969? Kau kan. Pergaduhan kaum. 13 Mei 1969, pergaduhan kaum. Tepat sekali 13 Mei 1969 merupakan satu peristiwa yang berdarah. Peristiwa 13 Mei tahun 1969 ialah insiden di mana rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Maksudnya apa dia? Maksudnya apabila nak capai perpaduan itu, usaha yang digembeling bersama-sama tetapi tidak mencukupi. Maknanya ada orang yang menangkap air di keruh, yang keduanya yang tidak memahami konsep perpaduan yang betul, akhirnya berlaku tragedi orang kata pergaduhan. Tragedi ini telah meragut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969, merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Jadi sejarah yang buruk ke sejarah yang baik ni? Sejarah baik ke sejarah yang buruk ni? Jadi jawapannya 13 Mei ni sejarah yang buruk. Jadi bukannya senang apabila kita tengok kepelbagaian yang berlaku. Masa tu ada masa tu ada orang kata pelbagai parti. Ada UMNO, ada Parti Perikatan, ada MCA, ada MIC. Jadi pelbagailah. Kalau kamu boleh tengok sejarah itu sendiri, bagaimana ramai rakyat-rakyat rakyat Cina mati, rakyat Melayu pun meninggal dunia juga, mati juga. Jadi satu perkara yang kalau dunia tengok memang dahsyatlah. Angka rasmi menunjukkan seramai 196 kematian. Ramai tak mati tu? Ramai 196 kematian. Angka rasmi 439 cedera. 439 orang cedera. 39 orang hilang. Dan 9,143 orang ditahan. 211 kenderaan musnah. Dan juga statistik tidak rasmi, jumlah kematian Melayu seramai 86 orang, Cina seramai 342 orang dan juga lain-lain seramai 3 orang. Ini yang tidak rasmi lah. Kalau yang rasmi seramai 196 orang. Yang cedera ramailah bergaduh 439 orang. Yang hilang 39 orang. Yang ditahan dibawa ke penjara 9,143 orang. Okey. Jadi yang ramai meninggal, yang ramai mati itu ialah Cina 342 orang, Melayu 86 orang dan juga lain-lain 3 orang. Statistik tersebut tidaklah begitu tepat kerana daripada kacamata orang ramai yang menjadi saksi. Jadi ada yang kata majoriti sebenarnya lebih banyak, ada yang kata lebih sedikit. Tak kisahlah mana-mana sekalipun. Yang penting 13 Mei ni semua sedia makruf bahawa ia ialah satu peristiwa titik hitam dalam sejarah Malaysia. Dan juga itu ialah kemuncak daripada perpaduan yang orang kata yang belum matang. Kesepaduan ataupun perpaduan yang belum matang. Jadi pelbagai parti nak mempunyai majoriti, nak mempunyai orang kata kepentingan masing-masing, akhirnya bergaduh antara satu sama lain. Ini yang kita tak nak lah
Sebenarnya bukan negara kita yang pelbagai etnik sahaja bergaduh. Negara lain yang mempunyai etnik yang sama pun bergaduh antara mereka. Okey, contohnya di negara Eropah mereka bergaduh sama mereka, ada rusuhan, ada lebih dahsyat daripada itu kematian. Okey, sama ada berkaitan dengan ekonomi, sama ada berkaitan dengan sosial, sama ada berkaitan dengan masalah jenayah. Macam-macam lah di Mexico, di Eropah, di Amerika, bahkan di negara Arab sendiri pun bergaduh. Pernah dengar tak negara Arab yang bergaduh? Negara apa negara Arab yang bergaduh? Antara sekarang ni negara apa? Syria. Kan, di Iraq pun bergaduh juga, di Yemen pun bergaduh juga. Boleh dikatakan hampir, orang kata hampir separuh negara-negara Arab bergolak kan, di Mesir lebih lagi. Jadi mereka mempunyai satu kuasa luar yang orang kata yang mempunyai niat untuk berdamai, tetapi akhirnya merosakkan perpaduan yang ada di dalam negara. Sebab itu penting untuk kita menyelesaikan masalah kita sendiri daripada kita mengambil inisiatif orang luar, negara luar untuk membantu. Ia sebenarnya memburukkan lagi keadaan. Kita ambil contoh yang mudah apabila ada keluarga yang bergaduh. Ada keluarga yang bergaduh. Jadi sepatutnya keluarga yang bergaduh tu dia selesaikan dengan sendiri. Suami isteri selesaikan sendiri. Kalau tak boleh barulah pergi kepada ibu bapa, barulah pergi kepada adik-beradik. Jangan terus libatkan kepada orang luar. Jangan terus libatkan kepada masyarakat seperti jiran, orang kata kaum kerabat yang jauh. Jangan. Itu yang menyebabkan pergaduhan. Lebih-lebih lagi kalau berlakunya orang kata viral memviral. Dia memburukkan suami dia, suami memburukkan isteri. Rasanya keadaan tu semakin baik ke semakin buruk? Apabila berlaku orang kata pergaduhan suami isteri, kemudiannya yang suami dia kata kepada isteri dia di media sosial, isteri kata kepada suaminya di media sosial. Rasanya semakin baik ke semakin buruk? Buruk. Semakin buruk. Tidak ada semakin baik apabila ada Buruk. campur tangan orang tua. Kan? Okey, semakin buruk. Tidak ada. Tak ada pun yang jawab semakin baik. Tak ada pun pelajar yang jawab semakin baik, semakin berdamai. Sebab apa? Sebab orang luar dah viral, orang luar pun bagilah semangat kepada mereka. Tak adanya. Jadi apabila campur tangan luar, lebih buruk. Begitulah dalam keadaan negara kita. Elakkan daripada campur tangan luar, biar kita selesaikan dalam keadaan yang harmoni. Sekiranya perlu, barulah kita panggil mereka daripada luar untuk menjadi hakim, untuk menjadi judge, untuk menjadi pendamai. Sekiranya perlulah. Tapi dalam banyak konteks tak perlu. Dalam banyak konteks tidak perlu. Kita tengok apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Afghanistan, apa yang berlaku di di mana, di negara Islam, Chechnya. Banyak mereka datang dengan niat berdamai tapi akhirnya merosakkan. Baik. Okey, kita sambung lagi. Tengok para pelajar yang dikasihi sekalian, tengok di hadapan. Kita ada MK kedua, Rancangan Malaysia kedua 1971, iaitu istilah perpaduan diperkenal dan digunakan. Pada tahun berapa? 1971. Dah lahir belum? Belum lahir lagi. Okey, kemudiannya barulah ada perpaduan dalam kepelbagaian, barulah dibentuk Indeks Perpaduan Nasional IPNAS tahun 2018. Jadi kena ada indeks orang kata perpaduan nasional ini supaya para orang kata masyarakat atau para pekerja sentiasa tidak orang kata menyemarakkan api pergaduhan. Pergaduhan. Okey. Kalau tengok bawah tu dia kata IPNS 2018 mengukur tahap perpaduan dalam kepelbagaian berdasarkan nilai kesepaduan nasional. Okey, cuba tengok. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, yang pertama ialah sejarah mencari kesatuan. Bukannya senang Malaysia ataupun Malaya ibarat sebuah jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle tahu dia ada pelbagai pecah-pecah kan. Negeri-negeri dalam Malaysia asalnya terikat kepada pusat-pusat yang berbeza. Yang pertama ada pusat yang diketuai oleh Siam, ada yang diketuai oleh Belanda, Britain sehingga disatukan oleh penjajah British.
Jadi Malaysia ni kalau kita tengok ada 14 negeri contohnya kan. Jadi di situ sebenarnya pada peringkat asas mereka mempunyai kuasa, pusat kuasa masing-masing. Bukannya bawah satu sahaja, bukan. Mereka ada yang ni Siam punya, yang ni Belanda punya, yang ni Britain punya. Jadi apabila British datang, British lah yang menyapadukan. Okey. Melalui pembentukan kesatuan dan persekutuan, di situ ada negeri-negeri selat, ada negeri-negeri Melayu bersekutu, ada negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Jadi ada 3 konsep, ada 3 kategori. Negeri-negeri selat, negeri apa? Negeri Melayu bersekutu, negeri sekian. Negeri Melayu tak bersekutu, sekian. Jadi kalau kamu tengok sejarah sendiri, ada orang kata pembahagian yang dibuat berasaskan kepada ketua mereka masing-masing. Sebenarnya pada 1946 Malayan Union dibentuk. Walaupun dibentuk akhirnya dimansuhkanlah. Sebab tidak ada persetujuan oleh pemerintah ketika itu. Kemudiannya Persekutuan Tanah Melayu 1948, semua negeri di Malaysia bersatu. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudiannya barulah ada kemerdekaan 1957. Ia menunjukkan kepada mercu kesatuan. Akhirnya Persekutuan Malaysia 1963 diluaskan. Adanya Semenanjung, adanya Sabah dan juga adanya Sarawak. Tahun bila? 1963. Kita merdeka 1957 tetapi dilebarkan, orang kata diluaskan, orang kata Malaysia pada tahun 1963. Okey, membina kesatuan berterusan melalui mewujud tapak integrasi. Apa maksud integrasi? Integrasi. Pernah dengar tak perkataan integrasi? Apa maksud integrasi? Integrasi bermaksud gabungan. Integrasi bermaksud gabungan. Sekolah A berintegrasi dengan sekolah B. Maksudnya bergabung ataupun bersatu. Okey, tapak integrasi iaitu ruang dan titik pertemuan antara kelompok strategik di Malaysia. Iaitu adanya etnik yang pelbagai, adanya agama yang pelbagai, adanya parti politik, adanya NGO, adanya masyarakat sivil dan lain-lain. Dalam pelbagai bentuk. Jadi apabila berlakunya pelbagai bentuk itu, maka di situlah akan lahirnya integrasi. Antaranya 1949, Communities Liaison Committee pada pimpinan elit kaum-kaum. Jadi kaum A, kaum B, kaum C, ada kaum yang pelbagai, maka mereka bersatu di situ. Tahun bila? 1949, sebelum merdeka. Kemudian adanya penubuhan parti politik bersifat muafakat, coalition. 1946-1952. Kemudiannya adanya institusi pilihan raya parti lah ni. Okey. Kemudiannya adanya rancangan pembangunan 5 tahun. Sama ada RMK ke apa ke. Jadi kat situ adanya kesepaduan. Kemudiannya lahirlah orang kata Perlembagaan Malaysia pada tahun 1957. Perlembagaan ni ialah perundangan yang paling tinggi. Kalau orang tanya kepada kamu apa perlembagaan, undang-undang yang paling tinggi, yang absolut, yang tidak boleh diubah kecuali dengan keadaan yang tertentu. Kemudiannya barulah lahir simbol dan juga struktur kesatuan. Adanya YDPA yang di Pertuan Agong. Tahu semua YDPA. Kemudiannya kita ada bendera kita. Maksud sebelum ni kita ada bendera tak? Tak ada bendera Kita ada bendera negara lain. Negara yang jajah tu lah dia bawa bendera mereka lah. Dia bawa bendera mereka. Kemudiannya kita ada lagu negaraku. Okey. Kemudiannya kita ada dasar kebudayaan kebangsaan, kita ada bahasa kebangsaan, kita ada sekolah aliran kebangsaan. Sebab itu penting untuk kita mengutamakan bahasa kebangsaan kita supaya kita ada jati diri kita sebagai orang Malaysia. Boleh faham? Jadi kalau kamu nak cakap bahasa Inggeris, kamu nak cakap bahasa luar, boleh. Tetapi dalam masa yang sama, kamu perlu meraihkan juga bahasa kebangsaan apabila duduk di Malaysia. Sebab dia melambangkan identiti kita. Seperti mana kamu pergi ke Jepun. Ke Jepun, mereka mengguna bahasa rasmi mereka. Kamu pergi negara Arab, mereka guna bahasa Arab. Mereka tak guna bahasa English. Kan? Jadi kat sini ada orang kata bahasa kebangsaan yang menjadi titik tunjang kepada satu-satu masyarakat.
Okey, ini yang Ustaz beritahu tadi, dah bersatu semua kan, dah bersatu, dah ada kesepaduan pada tahun start 1949 sehinggalah tahun 1957 ni. Dah ada dah perlembagaan tapi berlaku perpecahan juga iaitu pada 13 Mei 1969. Kesatuan pecah berderai. Dia kata di sini tiba-tiba berlaku perubahan ungkapan dan haluan negara. Okey. Perpaduan mengganti perkataan kesatuan. Apabila berlaku 13 Mei, perpaduan menggantikan perkataan kesatuan. Kesatuan dalam kepelbagaian tak digunakan lagi. Kesatuan tak ada dah. Yang ada ialah perpaduan. Perpaduan dalam kepelbagaian, okey, diguna pakai semenjak RMK2 1971 hingga 75. Ini berlaku selepas peristiwa 13 Mei lah. 1969, 1970, 1971 ada RMK2, iaitu usaha untuk penyatuan sosial. Apabila sebut saja penyatuan sosial, ia merujuk kepada aktiviti kita sesama kaum, sama bangsa, sama rakyat, sesama manusia lah. Apa aktiviti kita? Berjual, bercakap, berkata-kata, bermuamalah, berapa lagi? Bekerja. Jadi itu maksudnya sosial. Jadi pendek kata, apabila ada hubungan yang baik, interaksi yang baik, ia akan membawa kepada penyatuan. Sekiranya dalam konteks kita bermuamalah, kita bergaul tidak baik, ia akan membawa kepada pergaduhan ataupun perpecahan. Tengok sajalah bagaimana kalau kita dalam grup kita. Ustaz bagi contoh dalam grup kecil kita. Contohnya ada seorang ketua. Dia mengarahkan kepada untuk buat kerja. Tiba-tiba seorang tak nak buat kerja. Akhirnya kamu rasa yang lain tu rasa macam mana? Rasa tak senang hati. Rasa marah. Kan? Jadi itu nak beritahu penyatuan sosial itu penting. Daripada small group, daripada grup yang kecil, sehinggalah kepada grup yang besar. Bukannya senang. Nak buat sekolah, nak buat universiti, nak buat satu syarikat bukannya senang sebab ia melibatkan orang ramai. Ia melibatkan aktiviti sosial, bukannya senang. Tetapi apabila adanya dasar, adanya orang kata undang-undang, maka di situ memudah cara. Kamu bayangkan kalau tidak ada undang-undang. Ada pelajar yang tak nak buat kerja, contohnya. Tak ada undang-undang di universiti. Akhirnya yang tak buat kerja dapat markah yang tinggi sama dengan yang yang buat kerja. Jadi adil ke tak adil situ? Tidak, tidak adil, tidak adil. Okey. Okey, cuba tengok semua. Apakah rancangan Malaysia kedua tu? Ini dia. Iaitu strategi pembangunan yang baharu. Ini kena ingatlah ni Para pelajar yang dikasih sekalian, kena ingat semua ni sebab nanti akan tanya dalam peperiksaan, dalam kuis ataupun dalam exam. Apakah tahun berapa rancangan Malaysia kedua? 1971 sehingga 1975. Jadi apa perkara yang pertama yang dibicarakan? Iaitu strategi pembangunan baharu. Kamu tengok ni pada 1971 ni. Eja rancangan pun ada H depan. Ada H di tengah, sorry. Rancangan. Sekarang ni dah tak ada dah eja gitu kan. Rancangan je. Ni ada H lagi. Ini menunjukkan kepada orang kata penulisan yang klasik. Yang lama kan. Apa bab satu dia kata pendahuluan. Cuba tengok semua. Dia kata perpaduan negara adalah matlamat yang penting sekali bagi negeri ini. Negeri ini maksudnya apa? Malaysia lah. Okey. Masa ini negara berada di peringkat pembangunan ekonomi dan sosial yang mustahak bagi menitik beratkan penyatuan sosial, pembahagian pendapatan yang lebih seimbang dan peluang-peluang untuk perpaduan dan kemajuan negara. Okay. Langkah-langkah menuju kepada perpaduan negara adalah teras dasar ekonomi baru rancangan Malaysia kedua. Rancangan Malaysia kedua berasaskan dasar ini dibentuk bagi memudahkan tercapainya matlamat negara ini. Okey, jadi para pelajar yang dikasih sekalian, bab satu yang dinyatakan dalam RMK selepas berlaku peristiwa berdarah 13 Mei 1969 tu apa yang berlaku? Jadi yang penting sekali ialah perpaduan negara. Itu ialah matlamat yang nombor satu. Sebelum ni mungkinlah matlamat ni diletakkan di belakang-belakang.
tidak diletakkan awal. Tapi apabila berlakunya peristiwa 13 Mei, yang diutamakan ialah perpaduan. Jadi yang dinyatakan di sini penyatu paduan, yang pertama dari sudut ekonomi, yang kedua dari sudut sosial. Jadi dari sudut ekonomi kena secara seimbang. Maksudnya kena apa? Kena adil. Kena secara saksama. Tidak boleh berat sebelah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, barulah aktiviti sosial pun disatu padukan. Adanya penyatu paduan. Okey, boleh ini strategi pembangunan baharu. Dalam kata apa, dalam exam tanya nanti apakah perkara yang dititik beratkan pada RMK kedua. Jadi jawapannya ialah perpaduan negara. Okey, jelas kat situ? Okey, semenjak 13 Mei 1969, setelah 50 tahun, bagaimana keadaan perpaduan dalam kepelbagaian? Tiada ukuran objektif dan serius. Nombor 4, ukuran populis daripada cerita di media sosial ke kedai mamak ke halaman berita sedunia. Jadi dia kata lepas 13 Mei ni apa yang berlaku? Okey, ada perpaduan tak? Ada, Alhamdulillah kita ada perpaduan, tak bergaduh dah. Tiada ukuran objektif dan serius. Maknanya apa dia? Masing-masing orang kata boleh membuat apa yang dia nak selagi mana ia tidak bercanggah dengan perlembagaan dan juga undang-undang. Ukuran populis ni maksudnya ukuran yang dibuat oleh orang-orang yang menulis. Dia kata daripada cerita di media sosial ke kedai mamak ke halaman berita sedunia. Ini bermaksud orang kata masyarakat masing-masing bercakap tentang media sosial. Kita semua ni tulis tak dalam media sosial? Kamu semua ada media sosial? Ada Facebook tak? Ada IG? Ada kan? Mesti ada tu. Ada TikTok kan? Mesti ada kan? Ustaz sendiri pun ada. Apa fungsi kamu buat semua benda tu? Apa fungsi kamu ada media sosial? Cuba jawab. Apa objektif kamu ada sign up di Facebook? Di IG? Apa fungsi? Nak berkenalan ke? Ataupun nak bersosial? Fauzatul Izzah. Sebenarnya banyak. First thing, senang kita nak contact dengan orang yang jauh dengan kita. Ya, tepat sekali. Okey, maksudnya untuk menghubungkan silaturahim, betul? Fauzia, untuk menghubungkan silaturahim, betul lah. Bila Ustaz buat Facebook ke apa ke, pertama sekali kita nak tahu hal ehwal keluarga kita. Contohnya, seorang ayah yang tidak ada Facebook, contohnya, dia tak tahu bagaimana pergerakan anak dia. Ayah pun tidak ada IG, anak-anak dia update di IG. Jadi dia akan ketinggalan lah apa proses anak dia, kan? Boleh betul lah. Kemudiannya apabila satu-satu cerita tu, media sosial tu ia terbuka. Ia sebagai platform kepada kita, sama ada kita nak komen yang positif ataupun negatif, terbuka. Kalau kamu tengok di media sosial, ramai yang buat fake account. Faham tak apa maksud fake account? Account tipu lah. Account yang tipu. Kalau dia buat akaun yang betul, orang akan detect dia, maka orang akan serang dia lah. Tapi cara mudahnya ialah mereka buat akaun yang tipu dan juga mengeluarkan kata-kata yang kesat. Kan? Mengeluarkan kata komen-komen yang negatif. Orang kata apa lagi? Membuat satu statement yang berbau perkauman. Banyak di media sosial. Kemudiannya cerita tu juga berlaku di kedai mamak, ke halaman berita sedunia. Maksudnya masyarakat sentiasa bercerita. Nombor 5, penilaian umum hubungan etnik turun naik dalam keadaan stable tension, tegang tetapi tenang. Memang ada hubungan etnik kita yang tegang. Ada yang tak puas hati apa semua, ada berlaku itu, berlaku ini. Tapi nak buat macam mana dah kita duduk dalam keadaan yang pelbagai etnik, memang akan ada. Nombor 6, pertama kali dalam sejarah Malaysia usaha membina Indeks Perpaduan Nasional dilaksanakan pada 2017-2018, mandat dan biayaan Kerajaan Malaysia, JPM dan juga JPNIM. Nombor 7, usaha mengukur tahap keperpaduan dalam kepelbagaian. Okey, 41 perpaduan matlamat yang diidamkan. Apa yang dikatakan oleh Profesor Syamsul Amri Baharudin. Dia kata perpaduan sebagai suatu hasrat
Yang diidamkan adalah sukar diukur, dilihat secara nyata maupun berkekalan. Perkara ini biasanya hadir mengikut keadaan, keperluan dan detik-detik tertentu secara formal atau tidak formal dalam kehidupan seharian masyarakat. Jadi dia kata kita nak ukur kesatuan ni payah. Kita nak ada tu, nak tengok secara empirical, nak biar dia kekal bukannya senang. Tetapi ia akan hadir ikut kepada keperluan, ikut kepada keadaan dan detik-detik tertentu secara formal atau tidak formal dalam keadaan kehidupan seharian masyarakat. Jadi kalau dalam keadaan relatif sekarang ni kita hidup dalam harmoni, nescaya generasi akan datang hidup harmoni. Masyarakat akan datang, generasi akan datang hidup dalam keadaan yang aman damai. Kan? Okey. Detik perpaduan vs detik perbezaan. Detik perpaduan dan detik perbezaan adalah saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Antara suasana yang sering dilihat menunjukkan muncul perpaduan adalah detik-detik ketika pergaulan di pasar. Pergi tak pasar? Sebab kamu tak pergi pasar ni. Mak ayah pergi pasar kan? Kamu pergi supermarket je. Kan? Kamu tak sempat pergi pasar. Pasar Tani. Pernah dengar nama pasar Tani? Kalau pasar malam, ialah beli makanan ni. Pasar Tani ni orang jual makan bahan-bahan mentah. Kan? Kat situlah pernah ada yang, ada yang pernah pergi. Ada ikut mak ayah tolong pergi ke kan? Bagus. Nanti generasi akan datang, anak-anak kamu nanti kamu rasa kenal tak pasar Tani nanti? Semua dah tak kenal dah. Bila dah membangun, pasar-pasar kecil dah tak ada. Yang ada ialah mall-mall yang besar. Kat situlah ada jual bahan mentah, ada jual bahan-bahan basah. Kan, kalau kita duduk di negara yang besar, memang kurang lah. Kalau Ustaz duduk di UK dulu pada tahun 2019, kadang-kadang Ustaz nak beli bahan-bahan sayur pun kena pergi ke Tesco. Kena pergi ke mall-mall yang besar. Sebab apa? Sebab yang kecil-kecil ni dah tak ada, dah kurang. Pasar-pasar yang kecil ni dah berkurangan. Sama ada orang kata dah tak ada, dilupuskan ke, ataupun mereka sendiri berpindah kepada skala yang lebih besar ke, tak tahulah macam mana. Okey. Mengadakan majlis perkahwinan. Kamu mesti pernah hadir majlis perkahwinan kan? Mesti pernah hadir ni. Tempat makan, sokongan dalam sukan, memberi bantuan ketika bencana, mengunjungi tempat percutian. Sekarang ni tempat cuti jadi orang kata apa, jadi sesak. Tengok tak dalam berita, di hotel-hotel penuh, di mana tu, di Genting Highland, di Cameron Highland penuh. Ramai orang pergi ke sana. Kereta kabel yang naik kereta kabel tu pun dah stop. Sebab apa? Sebab penuh dengan pengunjung. Sebab orang dah lama terperap di rumah, tiba-tiba boleh lepas pergi bercuti dengan keluarga. Jadi bercuti dengan keluarga tak salah, tetapi kena sentiasa menjaga SOP yang ditetapkan supaya kita menjaga nyawa dan juga kesihatan masing-masing. Okey. Menikmati cuti umum pelbagai perayaan, hadir menonton filem di pawagam dan sebagainya. Okey siapa pernah pergi pawagam? Di Terengganu pawagam dah asing, lelaki-lelaki, perempuan. Jadi tidak menimbulkan fitnah. Jadi boleh pergilah. Boleh pergi pawagam. Sebab biasanya pawagam ni yang menjadi tempat yang syubhah, tempat yang tak cantik sebab dia berlakunya ikhtilat lelaki dan juga perempuan, duduk sebelah-sebelah dalam keadaan yang gelap, tak tahu buat apa, tak kahwin lagi, menimbulkan fitnah kan. Tapi apabila di Terengganu dah ada pengasingan lelaki perempuan, jadi tak ada timbul isu haram di situ. Maka yang timbul isu haram dah dielakkan, maka boleh tengoklah movie-movie yang disediakan dengan cara yang betul. Cumanya penapisan movie tu kena ada lah. Adegan-adegan yang tak baik, yang tak perlu, jadi boleh tutup. Jadi dalam keadaan sedemikian, bolehlah ibu bapa bawa anak-anak mereka hadir ke pawagam. Okey, ni detik perpaduan sukan bola sepak. Cuba tengok ni. Ribuan penyokong Harimau Malaya tetap mengaum di dataran Merdeka. Ni Ustaz tak tahulah ketika ni Malaysia lawan apa, tak tahulah pada tahun 2018. Okey, ni tengok gambar sebelah tu. Roshan sempat melamar teman wanitanya Shinna untuk berkahwin ketika perlawanan peringkat kumpulan Piala AFF Suzuki 2018. Ni orang India kahwin dengan orang Cina, kan, melamar.
Okey, detik perpaduan juga ialah perkahwinan street wedding. Apa street wedding? Kahwinan di jalanan. Jadi cuba tengoklah ni. Ni nampak ni, kemah buat atas apa ni? Oh, kemah buat atas jalan ni. Kemah buat atas jalan. Jadi ustaz nak bagi tahu kepada kamu, penting jugalah esok-esok kamu nak beli rumah ke apa ke, tengok juga keadaan apabila kamu nak buat majlis. Semua ni nak beli rumah tak? Mesti nak beli rumah kan? Mesti nak ada rumah sendiri masing-masing nanti kan? Jadi pilih rumah yang senang untuk kamu buat majlis. Sebab esok-esok kamu nak buat majlis apa-apa ke senang nanti Macam ni dia buat majlis tapi duduk di tengah-tengah kan? Jadi dia juga orang kata terpaksa menghalang kenderaan lalu lintas ketika ni. Tapi tak apa sebab ada lorong yang lain. Keadaan sekarang ni kalau di Kuala Lumpur duduk di kondominium, duduk di Pangsapuri. Tetapi mereka dah ada sediakan satu dewan untuk buat majlis kan. Jadi ikut kepada kesesuaian lah. Ikut kepada kesesuaian. Kalau di KL tu nak beli rumah yang landed, mahal tak? Siapa duduk KL sini? Ada duduk KL. Nak beli rumah yang bawah, yang ada tanah. Ustaz rasa sangat-sangat mahal. Jadi terpaksa beli rumah yang bertingkat. Walaupun kita rasa macam susah, tetapi itu ialah keperluan. Kan? Macam mana memang itu keadaan yang begitu. Yang memaksa. Memang kalau keadaan nak rumah landed di Kuala Lumpur, di Selangor memang harga yang sangat tinggi. Tidak mampu. Jadi akhirnya daripada tidak beli hartanah, daripada tak beli aset, lebih baiklah beli rumah. Walaupun dalam keadaan rumah tu bertingkat. Pangsapuri ke, duduk di villa ke, duduk di mana yang bertingkat-tingkat. Terpaksa dah nak buat macam mana dah. Okay. Okey, detik perpaduan kesihatan. Okey, ni bersatu padulah Detik perpaduan makan. Masa makan perpaduan. Okey. Makan bersama-sama kan. Okey, baik Ni waktu bukan COVID lah ni. Sekarang ni nak makan sekarang ni payah sekarang ni kan. Kena ada SOP, kena ada sedia vaksin dan sebagainya lah. Okey, detik perpaduan juga ada sukan. Ni macam mana orang kata bersatu padu. Jadi sebenarnya sukan ni jangan tengok dari satu sudut sahaja orang kata perlawanan. Tapi sebenarnya ia adalah penyatu paduan antara negara dengan negara yang lain, antara satu kaum dengan kaum yang lain. Lihat, fikir dan bincang. Apakah perkara yang membezakan antara anda dengan orang di sekeliling? Adakah perbezaan ini menyukarkan kehidupan anda setiap hari? Jadi cuba tengok di sekeliling kita. Beza tak? Tapi nak tengok macam mana kan? Sebabnya kamu duduk di rumah. Tengok kamu dengan adik-beradik lain lah. Berbeza tak? Apa yang berbeza kamu dengan adik-beradik lain? Kamu nak tengok berita. Tapi adik-beradik lain nak tengok movie. Kamu nak tengok Netflix di TV. Adik-beradik nak tengok cerita kartun. Kan? Beza tak kamu dengan orang lain? Ayah kamu nak tengok berita. Kamu nak tengok cerita. Kan? Jadi perbezaan ini menyukarkan keadaan kamu. Betul tak? Menyukarkan lah. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah inisiatif sendiri. Maksudnya kamu kena sentiasa berlapang dada. Kena buat orang kata sistem lah. Siang siapa tengok. Malam siapa tengok. Buat schedule. Supaya ia nampak adil. Tak boleh lah kalau sentiasa adik kamu je nak tengok TV kan. Tak adil lah. Okey, cari dan bincangkan detik perpaduan, detik perbezaan mengenai perkara-perkara lain seperti berikut. Sambutan perayaan, jualan murah, krisis kewangan, cuti umum, pusat tuition, aktiviti di sekolah, jenayah, percutian, majlis amal, gotong royong, bencana, muzik, pengebumian, fashion, tempat kerja dan juga permainan komputer. Detik perpaduan dan detik perbezaan mengenai perkara-perkara lain seperti berikut. Okey. Cuba para pelajar tengok ketika mana cuti umum, apa perpaduan yang ada, apa perbezaan yang ada. Contoh cuti umum contoh cuti umum ada orang kata perpaduan. Maknanya masing-masing bercuti pergi bawa keluarga. Itu orang kata kesepaduan. Tetapi ada juga detik perbezaan apa dia? Antaranya ialah pilih nak cuti kat mana. Okey, nak cuti dekat mana? Nak cuti dekat Terengganu ke nak cuti kat Kelantan? Kamu orang KL, kan? Ayah kata nak cuti kat Kelantan, mak kata nak cuti kat Terengganu, banyak pulau. Jadi kat situ orang kata detik
perbezaan. Detik perbezaan. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah? Adalah pengebumian. Nak ke bumi di mana? Tempat kerja lebih-lebih lagi lah. Tempat kerja lebih-lebih lagi lah. Berlaku orang kata pertikaian. Okey, seterusnya ialah kesepaduan. Cuba tengok. Yang terakhir lah kot kesepaduan kita. Keamanan. Keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sebuah masyarakat. Jadi walaupun kita nampak stabil, kita nampak makmur, tapi sebenarnya kita juga mempunyai defisit sosial. Maksudnya ada juga keadaan yang tidak makmur. Ada juga bergaduh antara satu sama lain. Ia tidak dapat dielakkan. Okay, baik Okey, kesepaduan sosial dalam aspek politik federalisme. Okey, ni tengoklah. Federalisme ni maksudnya kepusatan. Adanya parti-parti yang memerintah. Okey jadi kalau kita tengok sekarang ni parti-parti politik, cuba tengok gambar ni. Parti politik pembangkang sebelum ini membentuk Pakatan Harapan memenangi PRU ke-14 tanpa pertumpahan darah dan membentuk kerajaan dalam tahun 2018. Bagaimana kerajaan yang lama dahulu dah berpuluh-puluh tahun akhirnya jatuh. Naik, orang kata apa? Naik apa? Naik kerajaan yang baru. Jadi ada bergaduh tak di situ? Ada bergaduh di media sosial, ada bergaduh itu. Tapi tidak ada pertumpahan darah. Sebab apa? Sebab kita dah pernah melalui 13 Mei, kita dah ada RMK yang kedua, kita dah ada sejarah kita sendiri. Jadi kita dah tahu bagaimana nak menangani supaya tidak berlaku pertumpahan darah kali kedua. Okey UMNO dan PAS memeterai piagam muafakat nasional dalam Perhimpunan Penyatuan Ummah. Bagaimana UMNO dan PAS sebelum ni kita tengok, kita pernah tahu ia merupakan seteru yang hebat. Bergaduh antara satu sama lain, akhirnya bersatu. Akhirnya bersatu dalam nama Penyatuan Ummah. Okay, baik Okey, kesepaduan sosial dalam aspek bahasa. Bahasa Melayu penting demi kelangsungan. Jadi kena belajar bahasa Melayu yang betul. Bukannya bahasa Terengganu, bukannya bahasa Kelantan. Itu dialek. Itu ialah dialek. Tapi bahasa baku, bahasa kebangsaan kena tahu. Okay. Penguasaan bahasa Mandarin alasan untuk ambil pekerja Cina. Perlu untuk kita belajar Mandarin juga. Apabila nak mengambil pekerja Cina. Malu orang Melayu tak fasih bahasa Melayu. Ni tengok ni. Yang ni orang Cina ni, fasih bahasa Melayu ni. Bahkan di Terengganu, pernah dengar tak cerita orang Cina mendapat markah ataupun mendapat saya tak pastilah markah yang tinggi ke apa ke sijil yang bagus ke apa ke dalam bahasa Arab ataupun bahasa Jawi. Di Terengganu saya rasa. Orang Cina kan? Orang Cina tetapi dapat menguasai Jawi lebih baik daripada orang Melayu. Bila ditanya ada temu ramah di rumah dia kan, ada temu ramah di rumah, dia kata sebab apa kamu minat bahasa-bahasa Jawi, bahasa Arab ni? Dia kata sebabnya guru yang mengajar dalam keadaan yang baik. Yang kedua ialah dia rasa minat dalam bahasa asing. Itu aspek-aspek yang ada lah. Okay, baik Okey, sepaduan sosial dalam aspek ethnicity. Tadi bahasa Tadi bahasa ini ialah ethnicity. Ethnicity ni etnik lah. Okey, tengok di pasar. Yang Melayu jual, yang Cina beli kan. Restoran 3 bangsa bukti kejayaan kesepaduan. Ada restoran 3B. Kat mana ni? Siapa tak pasti ni? 3B, 3 bangsa. Henti main isu polarisasi perkauman politik yang berlebihan. Okey, jadi jangan ada perkauman, jangan ada orang kata polarisasi perkauman, maknanya ada diskriminasi. Jangan orang kata berlebihan. Yang penting ialah penyatu paduan. Okey, kesepaduan sosial dalam aspek agama. Kepelbagaian agama, budaya perlu dihormati. Jadi maksudnya kita mempunyai pelbagai agama. Dalam Islam kata, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Dalam Quran beritahu janganlah kamu menghina tuhan-tuhan mereka yang tidak menyembah Tuhan kamu, yakni Allah. Niscaya mereka akan menghina Tuhan kamu tanpa ilmu. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam melarang
umatnya untuk menghina agama yang lain. Okay, kalau kita berhujah secara rasional, boleh. Berhujah secara ilmiah, boleh. Tetapi kalau secara emosi ataupun secara tidak beretika, menghina Tuhan-Tuhan mereka, maka itu dilarang dalam agama. Jadi kalau ada kawan-kawan kamu yang Islam contohnya menghina agama kamu, kamu boleh jawab. Dalam agama Islam sendiri mengharamkan umatnya daripada menghina agama yang lain. Kita kena ada aspek apa? Hormat menghormati antara satu sama lain. Ini yang Islam ajar. Saya yakin agama lain pun sama juga. Agama orang Cina, agama orang India pun sama juga. Okey, hubungan kaum agama semakin parah di Malaysia ni tahun bila ni? 2020. Okey. Seterusnya, baca dan fikir. Makanan pelbagai kaum bawa satu bumbung. Eratkan perpaduan. Ni makanan pelbagai kaum satu bumbung. Kalau orang India makan apa? Orang Cina makan apa? Orang Melayu makan nasi lemak kan? Orang India makan apa? Dimsum. Makan apa lagi orang India? Orang Cina. Orang Cina dimsum yang saya tahulah. Kemudiannya apa lagi? Orang India makan roti canai. Nasi kandar. Kan? Jadi bolehlah kita pun makan juga selagi mana ia halal dan juga bersih kita makan. Ada setengah orang dia tak makan makanan mamak. Dia kata kurang bersih. Tapi tengok keadaan, tengok tempat lah. Ada yang bersih, ada yang tak bersih. Pilihlah tempat yang bersih kan. Pernah dengar tak isu makanan yang viral sekarang ni? Isu siakap. Pernah dengar? Di Langkawi. Siakap yang berharga 1,000 lebih. Apa pandangan kamu? Apa pandangan kamu pada situasi tersebut? Cuba jawab seorang. Apakah pandangan kamu? Fauzatul Izzah. Rahman. Rahman lah. Apa pandangan Rahman yang isu yang makanan yang mahal tu kan, yang kat Langkawi tu. Cuba cakap. Bagi pandangan anda sebagai seorang rakyat Malaysia. Uh, saya kalau 1,000 tu macam tak berpatutan dengan seekor harga ikan siakap tu. Bagi saya lah. Itu je lah. Maknanya walaupun dia dah beritahu harga sekalipun, tetapi masih lagi tidak berpatutan. Betul? Ustaz. Ya. Sebab saya duduk kat Langkawi sekarang. Kamu Langkawi. Okey. Kita memang duduk kat Langkawi pun. So restoran tu. Okey. Restoran tu sebenarnya dia dekat tepi laut. So basically memang price yang dia offer dekat restoran tu memang mahal lah. That's why saya cakap tu harga dia pun naik. Bukannya sebab rasa dan tempat lain. Sebab betul lah. Jadi Izzah rasa maknanya tu memang harga restoran itulah. Memang harga restoran tu nak macam mana gitu kan. Kenapa bising ni? Siapa yang tak mic ni? Wan Syazlin. Macam dah. Terus Syazlin. Okey. Line slow tu kadang tu. Okey, boleh Okey. Jadi Fauzatul Izzah orang Langkawi kata memang tempat tu mahal sebab duduk di tepi laut kan. Jadi memang harganya mahal. Tapi Rahman kata walaupun makanan tu ikan siakap, ia tetap orang kata apa, ia tetap tidak masuk akal sebab harganya 1,000 lebih kan. Jadi sebenarnya bagi yelah, tengoklah pada aspek yang nak ditengok kan. Kalau Rahman tengok pada aspek
harga memang tak berpatutan lah sebab tengok bandingkan dengan tempat lain kan. Tapi kalau Izzah tengok kepada tempatnya yang eksklusif apa semua, jadi itu menunjukkan kepada harga yang masuk akal. Sebenarnya dalam perniagaan ni kalau tengok dalam Quran dia beritahu antara bainakum, itu perkara yang diredai dalam dua pihak lah kan. Jadi kalau dia redha maka dia perlu bayar. Jadi itu tidak ada isu lah. Itu yang pertama. Yang menjadi isunya ialah ia orang kata melampaui harga dari sudut pasaran lah. Okey, harga dari sudut pasaran sebab letak harga yang sangat tinggi dalam masa yang sama harga kedai-kedai yang lain tidak sampai tahap tu. Kita ada satu nama ni dalam hukum Islam, al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah ni maksudnya adat setempat menjadi hukum dalam keadaan setempat. Okey, saya ulang Kita ada satu nama kaedah fiqh, al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi hukum dalam satu tempat. Maksudnya adat tradisi di Malaysia berapa harga sekilo ikan siakap. Okey lepas tu dibandingkanlah yang ni kenapa harga mahal ke apa ke kan. Jadi tu bagi Ustaz basically kena tengok orang kata tradisi realiti yang ada di Malaysia tentang harga-harga makanan ni lah. Kalau tak dia akan jadi sedikit zalim lah di situ. Tapi apa-apa pun macam Ustaz beritahu tadi, ia kembali kepada taradhim bainakum. Ada keredaan dua pihak, pihak penjual dan juga pihak pembeli. Kalau dah setuju dengan harga yang mahal, nak buat macam mana? Kena bayar. Itu dari satu sudut jugalah. Jadi kena tengoklah dua-dua sudut tu. Okey, ada yang WhatsApp sini, ada yang chat di sini. Izzah kata apa? Apa Izzah kata apa tadi? Ustaz nak dengar cerita penuh tak? Mak saya baru share pasal ikan tu. Cerita sikit Izzah. Orang Langkawi sendiri ni. Cerita dia macam ni. Orang tu macam biasalah dia order ikan cakap tu. And then dia kata dia nak 2 ekor. Tapi yang owner restoran tu dia cakap saya rasa satu dah cukup kot sebab dia kata ikan tu pun besar tapi like apa orang kata customer tu dia macam tak apa buat je 2 sebab ikan tu like orang cakap besar dia 7 kg which is orang kata macam lebih kurang macam anak lah kan so tapi customer tu dia still on insist nak 2 ekor juga. Tu yang harga pun melambung. So saya rasa in this situation nanti dua belah pihak lah kan macam macam tu kan. Ya betul macam Ustaz beritahu tadi lah. Kalau adanya dua-dua pihak nak keredaan, yang ni dah kata tak perlu, yang ni kata nak juga kan. Jadi berlakulah tu. Cumanya ada orang kongsikan dalam media sosial bagaimana budaya setengah kaum yang dia tengok dulu harga sebelum dia makan. Tetapi bangsa kita dah terbudaya dengan budaya kedai mamak, makan dulu baru bayar. Makan dulu baru tahu harga. Memanglah makan dulu baru bayar kan. Makan dulu baru tengok harga. Jadi kalau setengah bangsa, Ustaz bagi contoh kalau di UK sana, mereka akan letak harga secara spesifik untuk setiap makanan. Maknanya dia nak makan tu dia tahu harga. Tapi budaya di negara kita setengah tempat tu, dia makan dulu lepas tu baru tahu harga berapa kan. Dia tak tahu fix harga tu. Jadi di situ Ustaz rasa win-win situation lah. Kena tahulah berapa harga dia. Kalau 7 kg kan, berapa harga dia untuk ikan tu. Nak lagi ikan yang baru ditangkap apa semua fresh, harga dia mestilah melambung naik kan. Jadi kena berbincang lah antara pelanggan dan juga penjual. Jadi bila dah viral macam tu, kesian kepada kedua pihak. Yang pihak pertama tu kedai dia menjadi mangsa kan. Orang tak nak pergi dah lepas tu. Ia melibatkan periuk nasi dia juga. Yang pertama. Yang kedua, orang yang kena bayar tu juga kena bayar jumlah yang tinggi lah. Kan? Dia kata nak bayar guna kad kredit nanti kena charge 5%, jadi dia guna kad debit. Ya, sila jawab. Patutnya dia kena bersedia lah nak bayar sebab dia yang nak
2 ekor tu. Kan? Yelah betul, kalau dia dah bersedia nak 2 ekor dia kena bayar lah. Dia kena Tapi sediakan Ustaz duit rasa lah. ramai dia makan tu. Yalah kot kan. Sebab Ustaz tengok dalam gambar tu ramai yang makan dalam satu meja panjang tu kan. Jadi memang kalau dia yang nak memang dia kena bayar lah. Memang harga yang sangat sangat tinggi. Jadi kalau tu Ustaz kata kalau persetujuan dah ada antara penjual dan juga pembeli, sepatutnya tak timbul isu lah, tak diviralkan lah. Tapi sekarang ni pun dah tak ada apa-apa tindakan lah. Ada apa-apa tindakan ke daripada Kementerian Pengawalan Harga ke, tak ada kan? Cumanya kat sini yang terkesan orang penjual lah, kesian. Jadi dia pun, restoran dia pun mungkin orang tak nak pergi ke sebab mahal, dah viral ke kan. Jadi kesian kat situ kan. Mungkin orang tu salah sebarkan cerita lah. Macam tu lah. Patutnya Jadi dia kena cakap lah, dia beli tiket besar sebab tu lah mahal. Kan? kalau dia honestly begitu senang. Tak Ha. timbul isu. Jadi kesian perut nasi orang di Langkawi. Izzah Ustaz turut bersimpati lah apa yang berlaku di Langkawi itu kan. Lepas ni orang gila kami takut nak makan. Ya, lepas ni orang gila kahwin ni saya bawa Maggi. Tak apa, makan coklat je. Coklat murah. Cakap tak ada. Coklat murah. Coklat murah walaupun tak ada protein tak apa, yang penting kenyang. Okey. Okey, itu maknanya nampak tak apabila kita berbincang dia ada perpaduan, dia ada kepelbagaian dan juga dia ada orang kata percanggahan. Yang ni dengar daripada pihak lain. Kita dengar daripada pihak yang lain kan. Jadi macam-macam lah isu. Tapi kalau kamu tengok di dalam media sosial mereka komen macam-macam. Ada yang komen yang menyokong, yang tidak menyokong. Ada yang dengan etika dan juga tanpa etika. Ada yang memakai hamun pun ada. Ada yang kata tutuplah kedai apa semua, ada juga. Macam-macam lah ada kan. Jadi itu saya kata terkesan. Apabila dia melibatkan isu viral, sebenarnya ia melibatkan periuk nasi dan juga melibatkan maruah. Maruah orang yang bayar tu pun orang dah kenal kadang-kadang. Jadi kesian jugalah kepada dia. Dia kata orang ni lah dah makan tak nak bayar. Kan? Dah makan tak nak bayar. Lepas tu orang marah pula kepada restoran tu. Dah lah cas mahal-mahal. Lepas tu paksa bayar. Lepas tu ada kad kredit punya charge 5%. Macam-macam. Tak habis. Sebab itu apabila perkara ni diselesaikan antara baik, kedua-dua pihak tak perlu viral. Jadi selamat nama orang tu, maruah orang tu dan juga selamat juga periuk nasi orang yang jual di Langkawi tu. Nampak tak? Bila kita melibatkan orang luar, ia akan menimbulkan banyak lagi pertikaian. Kan? Okey, itu isu yang baguslah, yang panas lah. Okey, seterusnya baca, fikirkan, penyatu paduan. Okey, kita dah habis dah ni. Okey, ni slide yang terakhir lah. Okey, slide yang terakhir pada hari ni Teras Utama Indeks Perpaduan Nasional 2018 IPNAS IPNAS 2018 Yang pertama adanya perpaduan yang diidamkan, yang kedua ada kesepaduan yang dicapai, yang ketiga ada penyatu paduan. Okey, satu perpaduan, yang kedua kesepaduan, yang ketiga penyatu paduan. Nanti kalau tanya dalam peperiksaan, jawablah apa yang dimaksudkan, apakah teras utama indeks perpaduan nasional. Ada 3. Yang pertama ialah perpaduan yang diidamkan. Okey, itu detik perpaduan. Yang kedua ada kesepaduan. Kesepaduan apa kat situ? Kesepaduan nasional peringkat kebangsaan. Adanya antara bangsa, adanya antara sosial. Yang ketiga barulah penyatu paduan yang diusahakan. Maksudnya ada usaha untuk mengekalkan penyatu paduan. Okey. Yang pertama ialah perkara yang diidamkan, rancangan. Yang kedua ialah kesepaduan yang dicapai, realiti ketika itu. Yang ketiga penyatu paduan yang nak diaplikasi dan juga nak dikekalkan. Antaranya apa nak dikekalkan? Hubungan antara etnik. Kan? Hubungan sosial rentas etnik kita dengan etnik lain, kita dengan bangsa yang lain. Apa yang kita perlu buat? Kena satu padu. Tidak boleh ada perkauman. Rasis tidak dibenarkan. Even dalam agama Islam sekalipun hukumnya ialah haram. Nama dia ialah asabiyah. Pernah dengar kalimah perkataan asabiyah? Asabiyah ini diharamkan dalam Islam. Siapa yang membuat asabiyah maka bukan dalam kalangan kami, yakni bukan dalam kalangan umat Nabi Muhammad. Okey, itu dalam hadis Nabi lah. Okey, kemudiannya kita perlu tahu apakah batas etnik, kita perlu tahu tahap keetnikan dan juga takbir urus pembangunan. Perlu ada tawar menawar,
perlu ada perundingan dan juga perlu ada mediasi. Okey, baik. Dan juga yang kedua, 9 tambah 1 ni, kesepaduan ni yang kedua ni. Etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang generasi, gender, politik, ruang bandar, desa dan juga media. Media yang mainkan peranan yang sangat besar dalam menyatu padu dan juga perpecahan. Sebab Ustaz beritahu sebelum ni kan, adanya orang yang buat fake account. Mereka ialah orang yang menangguk air di keruh. Niat utama ialah untuk memecah belahkan hubungan. Jadi dia tengok masyarakat di Malaysia ni aman damai, dia daripada luar, dia pun buat media sosial yang banyak, yang free tu, dia pun fitnah, dia pun buat kacau, dia pun buat status yang buruk apa semua. Jadi masing-masing akan orang kata berbau pergaduhan antara satu sama lain. Jadi sekali lagi Ustaz nak ingatkan, kita semua dipertanggungjawabkan atas apa yang kita tulis. Kalau kita tulis baik, maka kebaikan tu akan berterusan sehingga hari kiamat. Sekiranya kita tulis komen yang negatif, yang berbau fitnah, yang tidak baik, maka dosa itu akan kembali kepada kita sehinggalah ke hari kiamat. Jadi apa yang kita tulis itu, apa yang ada dalam fikiran kita, apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita tulis perkara yang baik, positif, itu menunjukkan kepada hati yang baik. Sekiranya menunjuk perkara yang negatif, perkara yang pergaduhan yang tak baik, itu menunjukkan kepada hati yang tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, habis untuk kita punya kuliah pada pagi ini, iaitu yang bertajuk apa dia? Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Okey, ada apa soalan? Kalau tak ada apa soalan, itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Jadi Ustaz nasihatkan kepada semua untuk Ustaz nasihat kepada semua untuk bincang dalam kumpulan. Bincang dalam kumpulan tajuk yang nak disepakati. Tengok pada topik ke-7, 8 dan juga 9 slide yang ada dalam e-learning supaya kamu nampak big picture, apa tajuk yang sesuai. Okey, apa tajuk yang sesuai. Okey, itu saja. Ada apa lagi soalan? Tak ada Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada lain masa, lain kelas insyaAllah.